jemputan khas. Okay. Oh, siapa yang klik ni? Okay, siapa yang klik record? Saya. I nak review kita sendiri. Okay, thank you. Okay, so untuk malam ini ya, saya berbesar hatilah sebab speaker sudi menerima jemputan daripada AS Team ya. Beliau merupakan antara senior saya lah. Senior saya di Forever Living. Di mana masa saya join tahun 2014 tu, beliau sudah pun orang kata ada dekat Business Forever ni almost 10 years. 10 years. Dan sedikitlah saya nak berkongsi dengan anda semua. Speaker kita ni pada peringkat awal dia, pada peringkat awalnya bukan nak berniaga pun. Siapa dekat sini suami? Bagi satu. Siapa dekat sini suami? Bagi satu. Ada tak golongan suami dekat sini? Bagi satu. Okey, co-host minta tolong mute ya. Boleh tolong mute. Okey. Ada golongan suami tak kat sini? Takkan seorang je. Takkan seorang je. Okey. Tapi speaker kita masa tu dia belum jadi suami lagi tau. Dia baru boyfriend dulu masa tu. Boyfriend. So dia teman girlfriend dia pergi dengar talk tentang Forever. Masa tu tak nak pun, belum terbuka hati lah belum terbuka hati untuk join Forever masa tu. Jadi nanti kita dengarlah story dia. Okay. Alamak, siapa tu? Tolong mute. Okey. Sekejap Azwan ada tak? Okey, Azwan nanti bantu co-host juga Siapa yang buka mikrofon kita rotan. Kita rotan dia. Alright. Jadi speaker malam ni asalnya beliau merupakan executive sales selama 11 tahun di salah sebuah syarikat Jepun lah 11 tahun sebagai executive sales. And then 3 tahun pengalaman dalam cabling system untuk bank dan juga warehouse sebelum join Forever. So biasanya kita jaranglah nak jumpa orang lelaki yang bersungguh-sungguh nak buat Forever. So yang membuatkan saya teruja dengan beliau ni sebab every year dia memang CBM. Itu satu. Dia memang CBM setiap tahun consistently. Dan beliau juga merupakan Global Rally Achiever. Merupakan F2D level 3. Pemegang F2D level 3 dan juga Eagle Manager. Dan yang paling best pada tahun 2019. Speaker kita ni telah dianugerahkan sebagai Malaysia Top 20 Entrepreneurs. Bagi tepukan sikit, bagi api sikit. Satu-satunya pada tahun 2019 beliau dianugerahkan Malaysia Top 20 Entrepreneur. Bukan senang nak dapat dan juga telah terpilih dalam Britishpedia Successful People in Malaysia by Britishpedia pada tahun 2021. So yang dulunya tak suka pun Forever Living ni, tapi macam mana boleh dapat anugerah kan? Jadi kenapa beliau memilih Forever Living ni sebagai long life career, career sepenuh masa. Jadi kita nak tahu, kita nak dia bongkarkan rahsia. Semualah, tak nak seling-sindung, tak nak sorok-sorok kan. Sebab kita dah dekat tahun 2022. Jadi kita nak start strong. Saya harap semua boleh bagi sepenuh perhatian InsyaAllah mungkin dalam 1 jam ini akan ada bahagian-bahagian ataupun perkataan-perkataan yang mungkin boleh membuka hati kita, minda kita untuk bagi peluang pada diri untuk buat Forever Living sehabis baik. So kalau kita tengok hari ni ramai leader yang ke depan, mungkin you nampak leader-leader perempuan. You nampak Cikgu Ayu, you nampak Hamizah, you nampak Yuslida, you nampak siapa lagi? Siti Rafidah. Tapi malam ini kita bawa khas kepada anda bukan calon-calon leader yang memang sangat konsisten yang saya kenal daripada tahun 2014, consistently bina tim tau. Tim dia memang sangat strong. Lelaki. Sebab tu saya kata ada lelaki tak dalam ni? Ada suami tak? Ada tak downline lelaki? Amir ajak masuk. Dia kata lelaki susah Alex nak buat business Forever Living. So mana ni Alex akan bongkarkan kepada anda semua. Jadi saya tanpa membuang masa lagi, saya tak nak berceloteh panjang walaupun saya dah bercakap panjang sekarang.
Okay. So saya nak jemputlah my big brother, okay. CVM Alex Heng, dipersilakan Alex. Thank you kepada I punya one of my idola dalam Forever Living platform ialah Cikgu Ayu dengan Abang Cikgu Shah. Sebab dua-dua pun memang I punya idola. Thank you kerana sudi menjemput saya bagi sharing dalam AS Group. Terima kasih dulu. So I nak tanya dekat sini siapa yang first time nampak I ataupun betul-betul kita kata Zoom macam ni dengan I, tekan 1 sebab mungkin you orang ada yang tak berapa kenal I. Okay. Tekan 1 jikalau hari ini you all first time nampak I. Sebab hari ini I tak nak you all ada tension. Just I nak you all very simple saja. I nak you all bagi saya masa 1 jam saja. Kenapa? Sebab masa itulah yang I punya girlfriend minta I bagi dia. Sebab masa itu Cikgu Ayu tadi ada katakan, okay, actually you kena faham, saya adalah orang yang sangat-sangat membenci insurans dengan MLM. Minta maaf kalau sesiapa yang ada insurans sebab saya pun dulu saya pun part time buat insurans juga, okay. So yang paling penting I nak beritahu you, actually I benci insurans, tetapi dulu saya pun pernah buat insurans juga, okay. I buat part time, okay. I ada kad dia, I dalam Prudential, okay. Dan I join banyak MLM. Kenapa? Sebab MLM I dipaksa untuk join. Sebab apa? Sebab kita dalam marketing, so kita setiap hari pun jumpa orang dan orang mesti, oh you pandai, jom lah you join MLM. Tapi satu pun I tak buat. Saya sangat-sangat tak suka. So of course lah, masa itu kejar my girlfriend, sekarang ambil isteri. Masa itu kejar dia, of course lah, I pun actually first time nak naik, actually I nak, memang tak suka, tapi disebabkan I kejar dia, nak, of course lah, kena ambil hati dia, so I just go upstairs, I jumpa, then itu first time I nampak ialah apa, Datuk Sifu kita yang memberi GEP. Masa itu, I masih ingat, I duduk baris yang pertama dekat hujung kanan, kerusi yang ketiga, I dekat sana memang santai, tutup mata, tak nak dengar, okay. Macam tu saja tutup mata. Sebab you kena faham tau, lelaki ego sangat tinggi. I adalah lelaki yang sangat-sangat tinggi egonya, okay. Saya tak nafikan. Tetapi hari ini, kenapa, okay, saya begitu teruja dan begitu suka dengan platform ini, sebab you kena faham kenapa, mengapa dan bagaimana. Setiap orang nak membuat sesuatu ataupun you nak orang itu ikut apa yang you nak, you kena faham kenapa, mengapa dan bagaimana. Kenapa saya nak ikut you? Kenapa saya nak pilih you? Dan mengapa saya perlu ikut you ataupun platform anda, dan bagaimana platform anda boleh bantu saya? That's why I selalu kata, kenapa, mengapa dan bagaimana itu sangat penting. Kadang-kadang you cuma bagi bagaimana, tetapi you tak bagi dia tahu kenapa dan mengapa dia perlu ikut you. That's why. So masa itu I masih ingat, lepas I dengar sharing ataupun kita kata speech of brother Datuk, malam itu I tak boleh tidur. Malam itu I tak boleh tidur. Dan I nak beritahu you, ada satu buku yang saya pegang sampai sekarang, I tak buangkan dia. Ini adalah buku diary yang ada seseorang bagi saya pada tahun 2011. Sampai hari ini pun saya tak akan buang dan saya tak akan menconteng. Sebab dalam ini memang banyak-banyak ayat yang sangat-sangat luar biasa. That's why I sangat konsisten untuk menjadi chairman bonus ataupun setiap insentif. Sebab saya ini memang suka. Apabila saya suka pada benda itu, I mesti kejar sedaya upaya untuk mencapai. Tetapi hari ini, I nak you all relax dengan saya. Sebab apa? Saya nak bagi you tengok sesuatu. Okay? Something simple yang saya rasa itu adalah I punya perjalanan. Okay. So yang paling simple actually, you tahu kan, laki biasa, oh I ada bisnes sendiri, ini jual apa, shampoo lah, ini macam kerja perempuan. Kita jantan ni kena jual apa, jual kereta lah, mesin yang berpuluh-puluh ribu, yang beratus-ratus ribu, betul tak? I nak beritahu you, okay, sebelum I kata I dalam marketing sudah lebih 20 tahun. I adalah international company dan saya mempunyai satu syarikat yang hanya berurus niaga dengan Citibank, dengan bank-bank. Kalau you orang pernah sampai Kuantan dulu ada Citibank dengan CIMB Bank kan. Citibank tu, ATM machine tu saya yang buat. Dan kalau you orang pernah pergi ke KSB, Kemaman Supply Bay, dalam ada warehouse, Lumberjee, Weatherford, itu warehouse pun I yang bina. Tetapi malang tidak berbau, sesuatu insiden datang, okay, yang mengubah cara kehidupan saya. Tetapi bagi saya itu adalah satu tamparan yang membangunkan saya untuk dalam platform ini. So ada ramai orang tanya,
Alex, you daripada join machine, join project yang sangat orang kata sangat besar, tiba-tiba you pergi join ubat gigi, ayo, sangat malu. You kena faham, malu apa bosku, you ada duit, tak malu lah, you tak ada duit malu, betul tak? So apa yang saya nak beritahu you, of course lah, ini adalah gambar saya pada tahun 2000. Masa itu nampak tak I beritahu you, dalam itu company I memang top sales. Okay, company bagi saya 1 tahun 600,000 target, tetapi I mampu hit 1 million. 1 million punya sales, you bayangkan. Dekat 21 tahun yang lepas, 1 juta besar tak? I beritahu sangat-sangat besar. Tapi I boleh capai itu target sampai 1 juta punya sales. Tetapi dalam account bank saya, I nak beritahu you, income tak sampai pun 100,000. Dan I nak beritahu, 11 tahun, I hanya mampu memiliki sebuah Kia Sportage, bukan Kia Sportage, Kia Spectra. Tapi masih hutang dengan bank. Itu saja. 11 tahun berada di international company. Kenapa? Sebab I mendapati apa yang saya buat itu bukan tak betul. I cuma salah gunakan apa yang I ada. You kena faham. Kita kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Actually kita bekerja itu tak bersalah. Bekerja itu saya selalu sharing dengan orang. Bekerja, you akan dapat beberapa benda. Pertama, you mendapat pengalaman. Sama ada you selesai bekerja ataupun you nak bisnes sendiri. Itu kena ingat. Yang kedua, bila you dah bekerja lama, you dapat kumpul modal sama ada you nak memulakan perniagaan ataupun memulakan pelaburan. Betul tak? Tetapi yang pentingnya ramai orang terlupa sesuatu yang sangat-sangat penting. Apa itu? Kenalan, network. You kena faham, actually dalam beberapa tahun you kerja, you mesti banyak network, banyak kenalan. Tetapi I mendapati especially jantan saya, I bukan cakap yang orang tepi you, I cakap saya masa itu, I cuma fikir jantan hanya orang cari kita, kita semua pun kena attend. Tetapi kita tak pernah terfikir, kita boleh cari kita punya network untuk membalas apa yang patut buat. So bila saya terfikir macam tu, I tengah fikir apa yang saya patut buat. You kena faham, sekarang setiap orang, kawan anda dekat luar, mesti ada 2 kerja. Confirm ada 2 kerja. Satu kerja apa? Satu kerja makan gaji. Yang kerja kedua ialah apa? Part time. Sama ada part time dekat luar ataupun part time dekat rumah. Okey, katakan kalau part time dekat senang saja. Okey, katakan isteri pagi pergi makan gaji, betul tak? Tapi malam dia buat kerja rumah. Sampai hujung bulan abang bagi gaji kan? Itu pun kerja part time anda, betul tak? Tetapi yang kita punya orang lelaki pagi kerja, malam ada tak pergi buat Grab food ke ataupun semua, itu pun part time. So sekarang manusia memang sudah confirm, okay, mesti ada 2 kerja. Kenapa? Sebab kita punya gaji tak cukup, betul tak? Itulah yang membakar saya. Actually, I pernah satu hari ada 3 kerja. Pagi saya kerja ini, okay, pukul 8 pagi sampai pukul 5.30. Lepas itu pukul 6.30 saya buat apa? Pergi 6.30, I pergi jaga kedai kawan, okay, yang jual barang electrical, sampai pukul 10.30 malam. Lepas 10.30 malam, okay, 10.45 you tahu I pergi buat apa? I pergi jual kepak. Itu apa? Itu kepak dekat you, orang beli makan ada itu bakar ikan ayam kepak kan. I pernah buat itu kerja sampai pukul 2 pagi. Kenapa? Sebab saya ni mata duit. I memang gilakan duit sebab saya perlukan wang. Sebab saya datang daripada keluarga miskin. You jangan ingat I datang daripada keluarga yang berada. Sorry. I ada 5 orang adik-beradik. Saya adalah datang daripada keluarga miskin dan you pernah terfikir, I satu keluarga dalam satu bilik. Masa tu memang kita tak ada duit. Dan semua adik-beradik saya ada PhD, ada master. Saya seorang saja yang tingkat 5, tetapi I nak beritahu you, okay? Cikgu mengajar I belakang main guli. Saya tahu cikgu, ayolah cikgu minta maaf dulu cikgu sebab dulu cikgu depan mengajar I belakang main guli, betul tak? Ini budak memang nakal, betul tak? So itulah adanya zaman. So I bernasib baik. Kenapa masa itu saya bertungkus lumus? Kenapa? Saya sentiasa mencari peluang. Sebab I nak mengubah cara kehidupan bukan pada I, tetapi I nak mengubah cara kehidupan pada I punya family. Memang I nampak sebab yang mentukar I punya first feeling ialah I punya tanggisan daripada ibu. Kenapa? Sebab ada masa satu malam I ternampak dia menangis. You bayangkan ayah saya ke laut. You bayangkan ke laut lah, bukan kapal kecil, dia kapal besar. So bila dia keluar ke laut, memang 10 hari. Masa itu musim tengkujuh, you fikir taufan berlaku.
I nampak itu kepedihan I punya ibu, itulah yang membakar I punya semangat. That's why I sentiasa buat apa yang terbaik untuk I punya family. Sebab apa? Sebab saya tak nak ini benda berlaku pada masa I punya anak. Sebab I nak mengubah cara kehidupan saya. You kena faham, setiap orang pun ada big wall. Tetapi kadang-kadang big wall anda tidak mencukupi untuk anda melaksanakan you punya impian. Betul tak? You ada terfikir tak, oh saya pun ada big why. You selalu tanya, oh saya ada, saya nak beli ni, nak beli tu. Tapi secara spontannya, you terfikir dia orang jawab, yelah big why lah, memanglah you boleh buat, saya tak ada masa. Sebab apa? Sebab dia bergaul ataupun dia punya fikiran semua itu, I beritahu you, berada di tempat yang salah. So hari ini, I nak sharing sesuatu, okay? I minta maaf dulu. Kadang-kadang, I bukan nak beritahu you apa yang you menghadapi. Tetapi saya nak beritahu you apa yang saya nak sharing hari ini adalah untuk refresh I minda. Bagi saya, kadang-kadang kita punya big one memang tak cukup. Okay? Tapi apa yang saya nakkan daripada anda adalah satu barang saja. Okay? Satu barang saja. Ya, okay. Sebab saya nak you all fokus pada hari ini. Kenapa? Sebab I nak beritahu you, kadang-kadang kita punya big wow, saya pun ada. Kenapa tak cukup untuk membakar semangat saya? Sebab anda tak cukup mengenalinya. Okay, so ini adalah I punya pencapaian selepas I menyadari apa yang I punya kelemahan dan saya gunakan apa yang saya ada. So transformasi from nobody to become somebody. Of course, I perlukan mentor dengan seorang coach. You kena faham, mentor dengan coach adalah dua karakter yang berlainan, bukan orang yang sama. You kena faham. Mentor adalah orang yang selalu memberi ingatan kepada. Tetapi coach adalah sentiasa yang train pada you. Mentor maksudnya dia bagi satu ayat, betul tak? Coach dia bukan tahu, dia hari-hari akan buat benda yang bagi you untuk menjalankan aktiviti. So you kena differentkan ini dua barang. Tetapi yang paling penting, hari ini you tak perlu cari dekat luar. Dekat platform Forever Living, platform BO International sudah ada. Itu saya boleh 100% yakin. Kenapa? Sebab saya adalah salah satu contoh yang 100% ikut sepenuhnya. That's why saya ada pencapaian hari ini. Mungkin ada orang, oh you punya pencapaian sangat tinggi dah. Bagi orang mungkin tak tinggi, tetapi bagi saya sudah cukup. Kenapa? You fikir. Okay? Saya selalu bercakap pada ayah. I kata, dia tanya I satu soalan. Oh, you ada tak kesal masa itu saya panggil berhenti sekolah, you terpaksa cari kerja, then saya tak bagi you apa-apa. I kata, you sudah cukup bagi saya. You bagi saya makan, bagi saya ilmu, dan yang paling pentingnya, you menyempurnakan kehidupan. Wah, dia pun terkejut ayah saya. Oh, bila I cakap ini, dia ada macam tangkisan tau. I kata, tak apa. Actually, apa yang you bagi sudah cukup. So, hari ini, you kena bersyukur. You kena tak kira you ibu bapa kaya tak kaya, yang paling anda sentiasa bersyukur dengan kehadiran mereka. Sebab mereka lah yang bagi kita satu kasih sayang yang tak ada limit. Kalau hari ini you masih selalu, oh ibu bapa saya tak kaya, jangan. Ya, I paling tak suka ialah apa? Orang yang selalu kata ibu bapa tak bagi dia barang. You fikir balik, dia mana ada hutang you? Dia sudah lahirkan you, itu adalah you punya cara you nak belajar berjalan ke, terbang ke, macam that one is your side. Tetapi hari ini saya sangat berterima kasih kepada I ibu bapa kandung, dan yang kedua adalah ibu bapa I daripada BO. Kenapa? Sebab dia orang yang menjaga saya, memupuk saya, mendidik saya sehingga hari ini. Of course, saya adik-beradik macam Cikgu Ayu, Syarul, they all macam kita punya adik-beradik. So apa yang saya nak tunjukkan kepada hari ini adalah zaman sebelum Cikgu Ayu masa itu ada apa-apa lagi I nak beritahu. Ini adalah masa orang kata Forever Living pada puncak yang sangat ada nama sikit dekat Kuantan. Nampak itu tak? CCM itu adalah kereta Datuk yang first Mercedes-Benz. Masa itu kita perlu pinjam daripada upline Datuk itu ni. I rasa you orang tak pernah jumpa upline Datuk, betul tak? Itu NCJ 993 itu adalah upline Datuk. Okay? You jangan terkejut. Of course lah, masa itu ada Richard, Michelle, Sean and Olive dengan I. Masa itu kita, inilah kereta yang kita boleh tunjuk kepada orang. You ikut kita, ini kereta anda. Betul tak? Wah, you fikir tak hebat ke tak hebat? I beritahu you, masa itu kita ada kereta ini pun sudah cukup hebat, betul tak? Dan I nak beritahu you, masa itu kita tak ada komputer, kita pakai apa you tahu tak?
pakai CD saja. Kita bagi information kita kena hari-hari pergi ke kita punya center, bakar itu CD, burn itu CD, you tahu tak? You tahu tak, kita itu hanya ada burner CD satu saja. Kita masa itu ada lebih kurang dalam 10 pasangan juga. Sebab masa itu Datuk sudah create Star Club. Dan masa itu kita selalu bertungkus lumus. Ayah, you tengah guna, okey nanti saya datang. Tiba-tiba nak datang balik ada leader lain yang guna itu burner CD. So, I masih ingat masa itu. I rasa Cikgu Ayu pun pernah, betul tak? Sempat. Sempat. Ya, sempat. Oh. So, I rasa you pun tak pernah tengok I bawa kereta ini. So, itu adalah kita punya. Masa itu memang I nak beritahu you. Kita tak susah tetapi kita sangat happy. Kenapa? Sebab kita bermula daripada sebiji benih, tapi sampai hari ini, I nak beritahu kita bukan sebiji benih, kita sudah menjadi hutan dah. Of course, hari ini, siapa nak macam ni? Semua pun nak, betul tak? Tapi I nak beritahu, itu adalah I punya perjalanan from first until forever sekarang. Dan yang kedua, I nak tunjuk, ini adalah I punya rangkaian, I punya business partner, bukan sahaja daripada Kuantan, tapi dari seluruh Malaysia. So, I yang paling membanggakan saya bukan I punya pencapaian, adalah I punya business partner. Dia dapat meraihkan apa yang dia nak daripada platform ini. Contoh, macam Jimmy dan Jess, I kenal dia sudah lama. Okay? Dan dua orang ni betul-betul I salute dia. You tahu tak? Actually, dia adalah sangat kaya. Dia apa pun ada. Tetapi you tahu tak kenapa dia mencuburi platform Forever Living? Actually, dia nampak semangat pemuda. Masa itu dia tengok I bawa ekor saja, you tahu tak? Wah, dia tengok macam mana seorang pemuda bawa ekor. Disebab ekor, dia kata dia pun nak ada macam itu pada dia punya anak. Sebab masa itu dia punya anak bukan ada dekat Malaysia, selalu berada di luar negara sebab sekolah kan. Anak dia tak nak balik. So, Jimmy dengan Jeff dia sangat kaya. Tetapi apa yang banggakan, platform Forever Living ni dapat bagi dia dua perkara yang sangat-sangat dia suka. Pertama, boleh membawa anak dia Jason bersama dengan dia berjaya di platform Forever Living. Dan yang kedua, dia boleh melancong ke luar negara dengan free. Itu dia punya impian. Okay? Dan of course, Liana, doktor, they all pun ada different. Tetapi hari ini, saya nak tunjukkan kepada anda. Ini adalah grup Jimmy. Okay? I punya network sangat dalam. Sangat dalam. Jimmy dengan Jess adalah first generation. Jason kedua. Lee ketiga. Keempat adalah Wilford, kelima Fiona, keenam Charita, dan semua ini pun adalah sangat mendalam. I punya leg bukan 1-2 leg generation. I punya generation boleh pergi kepada 7 dengan 8 generation. That's why I sekarang tak sabar tunggu kalau Forever Living boleh beritahu hari ini you orang bukan dapat 3 generation saja. You orang boleh dapat 7 generation hingga 8 generation. I beritahu you, I lagi sangat happy. Kenapa? Sebab I punya network sangat dalam ini. Yang kedua adalah Dr. Liana, Dr. Adiba, Su, Ustaz, ini adalah sangat mendalam juga. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan kepada anda, okay, semua ini I rasa dia orang pun ada satu special. Dia ada satu trigger, satu benda yang membakar semangat dia orang. Bukan sebab duit. Okay, sebab apa? Ramai orang kata mesti backwa, betul tak? I nak beritahu you. Backwa itu sudah confirm. Tetapi yang menjadikan kita lari bersama adalah kita ni ada satu impian yang sangat-sangat besar. Apa itu? You fikir. Betul tak? Sebab hari ini bila orang nak bersama dengan anda, nak lari bersama anda, you mesti ada satu impian yang sama dengan dia. Itulah yang saya nak sampaikan kepada anda. Setiap orang pun ada impian masing-masing. Tetapi macam mana anda jadikan semua orang punya impian menjadi satu, itu adalah di bawah you punya penglihatan. Kenapa? Ramai orang kata, dia pun ada dia punya impian. Dia pun ada dia punya impian. Macam mana nak combinekan menjadi dia lebih besar, itu adalah aura-aura yang sangat-sangat luar biasa. So, hari ini saya nak membawa topik. You fikir, ada orang tanya saya satu sangat simple punya question. Dengan kadar apa yang anda sekarang ada, berapa masa anda perlukan untuk capai semua ini? Kegembiraan, kestabilan kehidupan, financial freedom, security dengan wang yang dalam account bank cukup untuk you bersara, ataupun you ada kesihatan, pelancongan, ataupun you ada kereta yang sangat-sangat you suka punya. Ramai orang dia hanya fikir. Tetapi, I nak beritahu you,
tak kira berapa anda sibuk pun, ingat tak kira berapa anda sibuk pun, anda perlu ada self time untuk memikir apa tuju jalan anda. Sebab ramai orang kata dia jawab spontan saja. You tanya dia, ya, ini, Tapi you tanya dia, you pernahkah duduk tanpa buat apa-apa kerja, ada you punya me time. Maksudnya you punya self time untuk memikir apa yang anda perlukan ataupun apa tujuan hala anda tak. I beritahu you, kadang-kadang ramai orang dia cuma fikir tetapi dia tak memfikir dengan dalam. That's why itu berlaku pada I pada tahun 12 tahun yang lepas. Actually, I join Forever Living. I dan isteri dia join dekat 14 tahun. Dia pengguna Forever Living yang sangat setia 14 tahun. Dan masa itu saya selalu bertengkar dengan dia for first 2 year. Ayah mana boleh buat bini ini semua tipunya, betul tak? Tetapi hari ini, I lebih gila daripada ambil isteri, you tahu tak? I mencabar semua orang yang cabar kata MLM tak boleh kaya. I orang yang pertama cabar. Kenapa? Sebab I nak beritahu you. Okay, MLM betul-betul menukar I punya kehidupan. So, macam mana dia menukar? Betul tak? Sebab I ada satu hari, saya mengalami satu masa yang sangat-sangat pahit. Sebab masa, kalau you orang ingat tak, ada pada satu masa ketiga dulu, minyak tiba-tiba dalam masa sekejap naik RM1. Masa itu saya bankruptcy. I mendapat projek yang boleh untung beratus ribu dalam pukul 4:30 petang. Kita sign kontrak. Sangat happy. Betul tak? You fikir dalam setengah jam saja, I boleh mendapat satu kontrak dan I untung dekat 300 ribu. Masa itu, you fikir, dekat 16 tahun yang lepas, you bayangkan 300 ribu besar tak? Besar, betul tak? Tapi tak sampai 2 jam, I menjadi bankruptcy. Itulah masanya I betul-betul duduk, tenganga, tak buat apa-apa, telefon berdering pun I tak buat apa. I duduk termenung untuk I rasa dekat 2 jam. Masa itu I fikir, betul-betul baru saya ada masa untuk fikir, apa saya buat ni? Adakah jalan ini saya buat ini betul ke salah? Adakah ini yang saya nak? You orang selalu fikir you ada impian, tetapi betul ke apa yang anda fikir tu adakah sama dengan you punya fikiran ataupun you betul-betul ada meneliti apa yang anda idamkan selama ini? Tanya pada diri anda. Okay? So apa yang saya nak bentang? You kena ingat, setiap orang yang berjaya, you tahu belakang sudah kena berapa tembakan, berapa caci, beberapa orang punya pandangan ataupun negatif punya minda yang selalu menghindari kita, cakap keburukan kita. You tahu tak? Ada. Masa itu I pun sama. You tahu tak, dalam Forever Living, masa I buat Forever Living, you orang sangat bertuah yang sekarang. Sebab you orang sign VIP, boleh untung beratus ringgit, betul tak? I masih ingat, I first punya touch of Forever, baru sign up RM60. Masa itu untung RM60, kita pun sangat happy. Itulah I punya gaji yang pertama. First month di Forever Living. You fikir RM60 cukup apa? I beritahu memang tak cukup. Memang tak cukup. Dan I masih fikir, adakah saya dalam perjalanan betul ke salah? I join Touch and Forever. Baru untung RM60. I kena fikir, malu tak? Join beribu-ribu untung RM60. Dulu saya ni Alex, one deal you can earn more than 50,000, 100,000. Hari ini you join barang ni baru untung RM60. Biar betul ni. I kadang-kadang tengok cermin, I nak tampar diri sendiri. Nak bangunkan I. Adakah saya salah? Adakah saya ini mimpi? Betul ke? Betul ke? I beritahu you. Masa itu, I pun betul-betul me time lagi, I buat apa? Okay, I pergi buat research. Sebab saya seorang yang ikut data. Dan apa yang saya nak beritahu you, okay, actually ramai orang dia tersalah fikir. Salah fikir apa tahu tak? I nak tunjuk you nanti. Something very simple. Sebab ramai orang kata, ayah, I join ini sebab paksa isteri lah, paksaan suami lah, paksaan yang punya kawan datang punya rumah, letih-lepeh sampai pukul 2 pagi pun tak nak balik. That's why saya terpaksa sign VIP. Betul tak? Ada orang fikir macam ni tak? Ada dekat siapa dekat sini yang dipaksa oleh kawan ataupun orang yang tersayang anda, okay, yang join platform Forever Living, you tekan 1.
Kalau anda rasa tak ada punya, tekan 2. Jawab dengan hati ya, tapi tak jawab pun tak apa. Saya tahu punya sebab apa. Saya tahu I cuma cakap you punya kawan di sekeliling, di sebelah you sahaja. Okay? Saya nak beritahu you. Actually, ramai orang tanya I, you tahu tak masa I buat forever living, semua kawan saya lari. Tak ada pun satu kawan berani dekat saya. Kenapa? Jangan dekat. Sampai I tak pernah call punya kawan pun ada, you jangan dekat Alex sebab dia tengah buat MLM, nanti dia panggil you beli barang. Macam satu kampung tahu I buat apa. Tak apa. I kena terima kasih kepada dia. Kenapa? Sebab dia itulah yang menjadi dorongan kepada I untuk nak menunjukkan yang saya berada di satu pilihan yang betul. Kita bukan nak action. Kadang-kadang orang yang menghindari you, orang yang cakap negatif tentang you, you patut berterima kasih kepada dia. You tahu tak kenapa? Sebab dia cemburu dengan you. Dia takut you berjaya. You patut bersyukur. Terima kasih kepada orang yang selalu cakap negatif you. Thank you. Thank you. Kenapa? Sebab dia cemburu dengan you. So masa itu I selalu fikir terima kasih. Kenapa? Kerana dia orang cemburu yang saya pasti berjaya. Betul tak? So you patut berterima kasih. Jangan pergi lawan dengan cakap dia balik. Tak perlu. You hanya kata terima kasih atas anda punya sokongan kerana dia tolong hebohkan you punya nama. Biar dia tolong you hebohkan you punya nama, lagi senang you jimat. Kenapa? Sebab you tak perlu perlukan banyak masa untuk beritahu semua orang. At least dia tolong you heboh, betul tak? So bila you dia tolong hebohkan, that mean you jumpa you punya kawan, bukankah itu siapa-siapa beritahu saya buat MLM? Of course saya cari mesti ada business, betul tak? Very straight to the point one, betul tak? So apa yang saya nak tunjukkan kepada anda, you patut bersyukur dan terima kasih kepada orang yang sentiasa memberi tanggapan negatif kepada anda. You kena thank you. Kenapa? Dengan thank you itu, anda bersyukur. I beritahu you, Tuhan pasti bagi apa yang you idamkan selama ini. So mari kita tengok. Kadang-kadang orang fikir, apa yang saya buat, kenapa saya tak dapat buat apa yang kita idamkan? Sebab anda tak cukup PK. Anda tak cukup PK. You fikir balik. You kata, saya memang ikut sepenuh. Kenapa saya tak boleh berjaya? Senang sahaja. Tanya pada anda. Penglihatan maksudnya, apa yang you lihat pada platform ini, you lihat dengan serius ke ataupun you just santai-santai saja? Kalau you serius, you confirm berjaya. Tetapi kadang-kadang ramai, okey lah, boleh-boleh lah, tak boleh tak apalah. Betul tak? That's why you tanya pada anda. Masa you punya upline, masa you punya orang yang sponsor you, dia beritahu you ini satu pengelaburan, maksudnya dia punya mind, dia punya mata dia sudah nampak ini satu peluang yang sangat-sangat bagus, betul tak? I nak beritahu, masa dia tunjuk kepada anda marketing plan, produk, betul tak? I nak tanya you. You ada tak terfikir apa yang you tengok itu betul ke salah? Dan you ada tak imbas kembali apa yang you masa itu you punya sponsor orang beritahu you? You ada tak lihat dengan teliti, tengok dengan betul-betul? Kita orang kata bila kita jumpa seseorang, kita kena eye contact, betul tak? Kalau tak ada eye contact, maksudnya itu bukan salah orang yang beritahu you. Adalah salah anda yang tidak print hati dengan you punya masa depan. Sebab dia nak beritahu you benda yang ini boleh mendatangkan wang, tetapi you macam mana? You biar penglihatan macam mana lihat? Boleh lah. Okey lah. That's why orang bersungguh-sungguh dengan you macam relax. Mana orang nak chat? Mana itu aura ada. Betul tak? Contoh. Macam bateri. Ini handphone, ini adalah charger. Ini charger 100%, betul tak? Ini adalah anda. So kalau you tak ada connecting, I nak tanya, you rasa ada bateri masuk tak? Tak ada. Tetapi hari ini, you ingat you punya bateri boleh pakai seumur hidup tak? Tak mungkin. Manusia pun macam phone juga, habis bateri perlu plug, betul tak? So dia perlukan peluang. So apa yang saya nak beritahu you, penglihatan anda, berapa anda bagi masa kepadanya? Ini yang pertama. You cukup PK tak? Tanya pada diri anda. Dan masa itu, I memang tak PK. First time I honestly speaking, I dengar apa yang Datuk cakap lepas tu I buka mata. I tengok fokus sepenuh hati. You tahu tak? Masa itu Datuk sharing 2 jam. I masih ingat 2 jam. I tengok fokus. Mula-mula 15 minit I tak buka mata. Tiba-tiba ada satu ayat yang trigger I punya mata nak buka. You tahu apa? Macam mana boleh untung
1 juta dalam masa yang terdekat lah. Sebab apa? Masa itu saya hutang dengan bank beratus ribu. I buka mata kenapa saya mau perlukan duit itu untuk selesaikan ambil hutang dengan bank. Sebab saya buat projek, I pinjam dengan bank. So, you fikir bank itu interest mahal gila, you tahu tak? Masa itu 6.8% interest setiap tahun. You fikir balik. Betul tak? So, yang kedua, dada yang lapang. Bila orang share sesuatu dengan you, adakah you buka hati, tengok, ataupun bagi peluang? You kena faham, you bagi peluang kepada orang, maksudnya you memberi peluang kepada diri sendiri. You jangan disebabkan, oh ini orang tak boleh pakai apa. You kena faham. Okay? Macam mana pun orang itu, kadang-kadang ramai orang nak ikut itu leader ataupun tengok, oh dia cakap ini bisnes boleh tapi dia pakai kancil, apa pun pakai benda yang tak. You jangan tengok pada benda ni. You pada tengok cara penyampaian dia. Sebab you kena faham, apa yang kita milik ini semua milik Tuhan. Kita pinjam saja mah. Betul tak? So, kita kena pulang balik kepada Tuhan. Betul tak? Tapi apa yang paling penting, adakah anda mempunyai dada yang sangat lampang tak? Maksud saya, anda boleh menerima tak dia punya pendapat? Kalau dia punya pendapat betul, yes, you agree. Tetapi kalau dia punya pendapat itu salah, you boleh buat teguran. Betul tak? Just a sharing. You kena faham. Kenapa manusia perlukan manusia? Sebab kita perlukan teguran sesama sendiri untuk berikan kita apa yang patut buat dengan apa yang kita perlu buat. Tapi ramai orang dia suka tutup. Dada sangat sempit. Kalau sangat sempit, you macam mana boleh terima benda yang baru? Betul tak? Kalau hari ini you pilih kasih, you tak ada sebab dia tak handsome, sebab dia ni tak cantik. Itu dada yang sempit. I bukan kata you, I kata orang sebelah you. Okay? Tetapi kalau you ada dada yang lapang, you terima. Betul tak? You kena fikir, Tuhan bagi kita satu benda yang sangat-sangat special. You tahu apa? Kita punya minda. Kita punya minda ni sangat special, betul tak? You fikir balik, minda kita ni macam komputer, tolong kita buat analisis, betul tak? Tapi you ada tak terima dengan lapang? Maksudnya you dah ada bagi itu CD, itu USB masuk tak? Bagi run satu kali dekat otak you. Kalau you ada, you berjaya. Tetapi kalau you tutup, sorry. Sebab you boleh menganalisis sama ada benda itu boleh ke tak boleh. Dan yang ketiga, meneliti kebolehan anda. Adakah anda cukup sensitif dengan kebolehan anda? Ramai orang ada kebolehan tetapi dia tak guna tau. Dia simpan sampai benda itu hilang tau. Sampai kebolehan yang diberi, yang dikurniakan oleh Tuhan bagi you tak gunakan dia, you bazirkan dia. You kena faham tau. Manusia yang berada, orang kata setiap manusia, insan yang berada di dunia ni ada kebolehan masing-masing. Tetapi ramai dia suka simpan, dia lama tak guna. You rasa kebolehan itu you kena pulang tak balik kepada Tuhan. Mesti. Sebab you tak gunakan dia. You punya kebolehan, tadi saya sudah kata, you boleh meneliti, you boleh tahu benda ini boleh buat ke tak boleh buat. You boleh kira sama ada benda ini pelaburan sangat bagus ke tidak. You boleh, tetapi you abaikan dia. So, I nak tanya, kebolehan itu penting. You tak menghargainya, last I beritahu, dia akan hilang daripada you punya diri sendiri. Kalau you tak percaya, you try tengok, tapi jangan try. Sebab manusia dilahirkan dengan setiap orang memang ada kebolehan masing-masing. So, saya selalu share dengan punya kawan, actually, I setiap kali I share dengan punya business kawan, share dengan punya business partner, I kata, actually you kena tengok. You bukan berdasarkan orang kata ini boleh buat, you ikut mah. Actually, you ada satu penglihatan. Maksudnya, you boleh buat analisis. Ini yang pertama. Yang kedua, you kena terima dengan dada yang lapang. Kalau hari ini semua orang nak sharing peluang, tetapi you tak buka dengan hati yang lapang untuk terima, macam mana orang nak terima you? Betul tak? You fikir, you tutup. You tak nak dengar itu orang sharing. Orang pun boleh belajar sebab monkey see, monkey do. Betul tak? Yang ketiga, kebolehan you tak guna. That's why orang gunakan dia punya kebolehan. Dia boleh orang kata menangkap sampai menutup apa yang you ada. So that's why advantage dekat dia bukan dekat you. Correct or not? So ini tiga benda kena peka. Okay? Dan ini adalah masa you jangan ingat ini Alex mesti tak pernah buat dekat pasar malam. Sorry I pernah buat pasar pagi. Pasar pagi masa itu I baru apa level you tahu tak? Supervisor. I pergi buat pasar pagi lah.
Dekat pasar malam cakap GEP lah, nampak tak itu lampu lah. Nampak I punya isteri. Dekat tepi kedai duduk tak ada meja cakap apa? Cakap produk lah. Pergi kedai runcit, itu bos duduk. Betul tak? You tengok kita pergi sana cakap. Lepas tu buka kereta monek belakang. Buat apa? Buat demo. Okay, I nak beritahu you. Itu adalah detik. Setiap orang pun ada detik. Jangan malu. Masa itu orang kata, Alex, you sudah tahu you punya 3 perkara, kenapa you masih buat benda ni? Sebab ini adalah satu proses. Ini adalah I punya proses. Dan I nak beritahu you, saya tak malu dengan apa yang saya buat. Kenapa? I bangga. Kenapa? Saya boleh beritahu orang, I pernah turun ke Padang. Okay, ikut orang yang buat pasar malam, buat pasar pagi, tepi jalan, buka monet tepi jalan, buat demo. Semua saya pun pernah buat. Kenapa? Sebab I bukan nak tunjuk kepada orang, I nak beritahu, nak beritahu dia. Nampak tak? Ini adalah titik peluh kita. Daripada from masa kita nak berjaya. Ini mesti satu proses. Mungkin ada orang yang lebih baik tak perlu menjalani proses. Tetapi ini adalah zaman masa kita sebelum BO sampai hari ini. Maksud saya, ini adalah dulu-dulu Sean, Oli, masa itu kita dengan Richard memang buat macam, sebab kita tak ada teknikal yang sangat canggih macam hari ini. Kita ada Zoom training lah, ada video. No, masa itu itulah yang kita buat. I percaya Cikgu Ayu pun ada macam ni pengalaman. Kenapa? Itu adalah detik kita. Tetapi itulah yang menjadikan kita lebih matang. Dan anda semua patut bersyukur. Kenapa? Sebab anda tak perlu melalui proses ini. Sebab anda sekarang sudah ada highway. Ini adalah jalan lama daripada Kuantan ke KL. Dulu jalan Kuantan ke KL kena ambil 6 jam. Sekarang you orang highway 2 jam pun sudah sampai. So you orang sudah jimat 4 jam, betul tak? So itulah kita punya perjalanan. Tetapi I nak beritahu you, setiap detik-detik ini, I masih ingat sampai sekarang. That's why I selalu bila kita berdua-dua orang, kita akan cakap, masa kita dekat Forever Living memang ada naik, ada turun. Itu adalah satu proses. Apa perniagaan pun mesti ada turun, ada naik. Mana ada perniagaan hanya naik tak ada turun, itu bukan perniagaan. Itu adalah satu mainan. Tetapi mainan pun ada menang dan kalah. Yang penting anda boleh terima. Betul tak? You kena faham, you kena terima. Sebab kegagalan itu adalah kunci kepada kejayaan. Dan anda patut bersyukur dengan kegagalan yang anda tengok ataupun menghadapi sekarang. Sebab apa? Sebab you patut celebrate. Katakan kalau you mengalami kekalahan ataupun kata mistake, you patutlah pergi buat parti. Kenapa? I baru saja menjumpa satu jalan, ini jalan yang sangat negatif. You kena meraihkan dia. Biar kenapa? Sebab you baru mendapat satu jalan yang tak boleh berjaya. Betul tak? You patut bersyukur. Kenapa? Sebab bila you tahu ini jalan tak boleh berjaya, you boleh beritahu you punya business partner ataupun you punya downline. That's why I selalu bersyukur. Of course. Yang paling penting you orang sekarang tak perlu sebab sudah ada highway. Betul tak? So, dan ini saya sangat suka. Kenapa? Sebab ada orang tanya Alex, tanya I, you tengok ini, you cakap betul-betul okey nak faham. Tetapi apa platform, apa yang menjadi tujuan utama kepada anda, kenapa you nak memang 100% pusing dalam platform Forever Living? Biasa you orang tengok ialah company, produk dengan marketing plan, betul tak? Okey. You ada nampak tak talent, marketing plan dengan sales? Ini semua ada kaitan. You tengok. Dalam perniagaan, mesti ada 3 barang sangat penting. Kita punya sifu selalu cakap, company kena cukup besar, produk kena cukup agresif sebab dia adalah nadi kepada sebuah syarikat, dan marketing plan dia adil ke tak adil. Betul tak? So, saya in deep lagi. Kalau itu company, dia sangat besar. Dan produk dia sangat bagus. Of course, dia punya marketing, maksudnya dia punya marketing management cukup buat tak? Maksudnya dia ada buat advertise ke atau buat management yang sangat bagus untuk promote kita punya produk tak? Kalau ada promoting ataupun marketing plan dia buat dengan baik, maksudnya produk kita ada peningkatan sales. Bila produk kita ada sales, maksudnya marketing itu adalah bonus kita. Okay? Maksudnya kita sales meningkat, maksudnya kita akan terima commission, betul tak? Tetapi I nak you tengok betul-betul. Okay? You tengok pada company dan marketing plan dekat tengah ni ada talent, betul tak? Okay, kenapa I nak fokus pada ini? Itulah yang membakar I punya semangat. Kenapa? Sebab
Katakan satu company yang sangat besar tetapi dia tak adil dengan you. Maksud dia limitkan anda punya income sebab you adalah seorang yang sangat talent, sangat memang hebat. Tetapi dia limitkan anda punya talent, limitkan anda punya income. You nak bertungkus lumus tak dalam itu syarikat? You takkan. Tetapi I mendapati Forever Living adalah satu-satu company yang sangat unik. Kenapa? Sebab dia memang menghargai setiap orang dan dia menghormati setiap orang punya talent dan dia sanggup bayar tanpa limit kepada orang-orang ini. Maksudnya apa tahu? Maksudnya orang yang saya maksudkan itu adalah anda semua. Kalau anda betul-betul ikut sepenuh, I beritahu, you make income memang tak ada limit. That's why bila tak ada limit, dia barulah boleh lock ataupun mengunci orang yang berkebolehan mengikut anda. That's why hari ini I nak beritahu you, kenapa masa MCO ramai orang dia nak cari second peluang. Kenapa dia tak boleh ikat? Sebab company dekat luar dia tak mampu bayar dan dia tak boleh mengunci orang yang berkebolehan dia ikut dia. Kenapa? Sebab company background dia tak cukup besar. Ini yang pertama. Betul tak? Yang kedua, I nak beritahu you, produk dia tak cukup agresif, tak cukup in and out dengan cepat. Dia hanya out sikit tetapi dia in banyak. Maksudnya dia masuk banyak stok tetapi dia tak dapat output. Tetapi Forever Living dia make in dengan out pun sangat banyak. Maksudnya dia memang satu produk yang very orang kata sangat bagus. Dan yang paling penting ialah apa? I percaya 99.9% semua orang ni masuk buat bisnes ni pun satu priority PT, duit, betul tak? So bila satu company yang limitkan you make income, that's why you akan sangkut. Tetapi I mendapati, okay, I selalu sharing dengan orang. Bila you nak tengok itu syarikat boleh buat ke tak boleh buat, you kena tahu company produk dengan marketing team dia, betul tak? Tetapi saya akan in deep. Macam Forever Living, dia memang buat sangat banyak marketing plan management untuk membantu kita. Sebab kita ada sekumpulan punya management yang sangat-sangat perin hati. Contoh macam tahun ini, dia promote chairman bonus dekat mana? Dekat Abu Dhabi. Dan setiap kali promoting untuk kita punya global lady, kita punya eagle trip, semua ini dapat membakar semua orang bersemangat nak fight, betul tak? Itu adalah dia punya marketing management yang sangat bagus. Nombor dua, you fikir balik produk dia. Produk dia, you tengok sales dia meningkat, betul tak? Bila ada produk yang sangat bagus, yang tak ada benda yang lain boleh menggantikan kita punya produk, maksudnya kita ada sales yang sangat bagus. Dan kita punya sales adalah konsistensi meningkat setiap tahun. Itu yang saya nampak. Betul tak? Yang ketiga, marketing plan dia sangat adil dan dia dapat mengunci orang yang sangat bertalent macam anda semua. Sebab I percaya semua orang ini, semua orang dekat sini, kumpulan hari ini, semua orang yang sangat bertalent, betul tak? Of course, orang yang sangat bertalent perlukan satu bayaran ataupun perlukan satu gaji yang sangat lumayan, betul tak? Dan I nak beritahu, Forever Living adalah satu-satu company yang sanggup bayar kepada anda semua tanpa limit. Itu yang saya suka. That's why itu saya selalu beritahu orang lain. Betul tak? I selalu share dengan orang. I tahu you punya company bagus tetapi produk dia dengan marketing dia tak cukup sempurna. Macam mana dia boleh kunci you punya? Tak dapat kunci. Kenapa? Dia limitkan ini, limitkan itu. So you macam seekor harimau yang selalu diikat pada kaki. Macam mana you nak beraksi? Betul tak? Hari ini adalah ada seekor helang. Tetapi hari ini you diikat macam mana you nak terbang tinggi? I selalu share any point. Dengan ini saya sangat suka kepada Big Boss. Bos dia cakap apa? I seorang talent. Yes, you are talent. But why? Kenapa anda lompat ke sana, lompat ke sini? Sebab you tak boleh diikat oleh satu benda. Tetapi Forever Living, dia boleh mengikat you. That's why I nak beritahu you, hari ini Forever Living adalah satu-satu company yang boleh mengikat semua orang pelbagai kebolehan dekat luar. I bagi 100% garanti. Dan yang paling penting, motivasi dan pendidikan sangat penting. Tadi itu adalah I punya kunci kenapa saya sentiasa dan setiap tahun saya pasti mencari insentif di Forever Living. Kenapa? Sebab ramai orang beritahu saya,
Adakah you selalu hari-hari dengan motivasi daripada sifu-sifu ataupun sideline ataupun downline, upline? Yes, saya selalu mendengar. Tetapi bila you sudah dengar, tetapi anda tak apply-kan pada apa yang anda belajar, sorry, itu tak ada makna. Dan pendidikan sama ada orang yang sampaikan kepada anda ataupun sampaikan kepada you downline, tak tersampai, itu pun adalah punca satu network itu kita kata roboh. I nak beritahu kenapa I simpan buku ini tahun 2001. Nampak tak? Okay, dalam sini baru I simpan sebab salah banyak keyword sangat penting tau. Sangat banyak keyword. I suka. I sangat suka. So that's why I selalu beritahu ini buku I tak akan buangnya. Dia banyak tau. Dia banyak. So I memang suka macam ini ayat. Okay, those are the few in the finance of achievement. Nampak tak? Semua ini buku, I beritahu, I sangat suka buku ini. I suka diary yang ada ayat motivasi dekat dalam. Dan ini sentiasa I akan baca, I baca. I beritahu you, saya ada banyak buku. Semua buku pun, saya tak habiskan dia. Tetapi buku ini, I tengok, I sudah tengok lebih daripada 10 hingga 20 kali. Kenapa? Sebab dia selalu membakar I motivasi. Membakar I hati. Sebab ramai orang, dia kata, kenapa orang ini tak boleh pakar ataupun tak boleh, orang kata, you tak dapat motivasi dengan dia, sebenarnya saja. Sebab apa? Okay. Sebab satu saja. Ya. Okay. Sebab apa? Sebab you sendiri pun tak dapat motivate you sendiri, macam mana nak motivkan orang. Ramai orang cuma santaikan ataupun sampaikan ayat. Sebab apa? Sebab paksaan daripada upline panggil saya kena bagi motivasi kepada down, I kena ikut lo. Tapi I nak tanya, orang boleh rasa you ni dengan betul-betul punya hati you bagi motivasi ke ataupun tidak? Orang boleh nampak, orang boleh rasa. That's why hari ini you kena faham motivasi dengan pendidikan sangat-sangat penting. Dan I nak beritahu you satu perkara yang sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab kadang-kadang you jangan ingat upline takkan down. Upline pun akan tahu. That's why kita sentiasa PK dengan apa? Dengan motivasi punya benda, betul tak? Dan pendidikan itu pun sangat penting. So macam mana you tengok balik dekat sini, sorry. Okay. So hari ini, you ada berapa yakin pada masa depan anda? I tanya you. Dekat sini siapa yang yakin dengan masa depan dia punya tekan 9? Siapa rasa masih macam 50-50 you tekan 5? Dan orang yang tak yakin pada masa depan dia tekan 1. I nak beritahu ya, orang yang betul-betul yakin dengan masa depan dia, you tekan 9. Orang yang macam separuh-separuh, you tekan 5. Orang yang tak yakin langsung dia tekan 1. Okay, 1 hingga 9 you pun boleh tekan. I nak you orang tekan berapa persen yang you betul-betul yakin dengan you punya masa depan. Kenapa? Sebab ini I pernah masuk satu kelas, itu cikgu beritahu saya. You ada berapa persen yakin? You jangan jawab saya dengan spontan. You jawab dengan hati you. Okay? 9 maksudnya perfect. Dia ada 9 level saja. You rasa you berapa yakin dengan you punya masa depan? Bukan dalam forever living. I kata dalam you punya masa depan. You ada berapa yakin? You tekan bagi I tengok. Kenapa? Sebab I nak beritahu you. 55. Okay, 5. Yang berapa 100% punya tak kira. 1, 2, 3 pun tak apa. I nak tengok. Kenapa? Sebab ada maksudnya sekarang I main satu mainan. Ada berapa orang yang sangat-sangat yakin. Tak yakin 50-50 tak apa. Satu pun boleh. Jangan tengok orang ni. You jawab dengan jawapan sendiri. Jawab dengan jawapan sendiri. Kenapa? Ada sebabnya. Sebab ramai orang selalu, yang lain tak nak jawab, beberapa orang saja. Okay. Kalau tak jawab maksudnya semua satulah, betul tak? You kena faham. Okay. Masa you umur 25 sampai 35, anda berusaha untuk mencari peluang. Dan anda rajin nak cari wang sama ada you nak memulakan perniagaan, betul tak? Okay, itu memang betul. Tetapi bila you memasuki umur 36 hingga 45, you sudah ada fikiran yang sudah matang. Dan anda boleh fikir apa peluang yang boleh anda gunakan untuk leverage, untuk menggandakan you punya wang dan menggandakan you punya masa. Betul tak?
Dan bila you memasuki umur 46 sampai 55, anda sudah ada network yang sangat stable. Dan masa itulah apa yang you punya costing adalah macam mana you nak menggandakan wang daripada 1 juta kepada 5 juta kepada 10 juta, betul tak? Itu yang saya nak bawa kepada anda. First, I tengok, nampak tak? Tadi saya tanya, 1 hingga 9. Dan I beritahu strategi, maksudnya, ini PhD yang buat analisis, orang yang betul-betul yakin pada masa depan dia orang adalah tak sampai 5%. Okay? Dan 75% punya orang adalah dalam 50. Dan yang selebihnya 20% itu adalah orang yang tak cukup yakin dengan dia punya masa depan. Dan I nak beritahu you kenapa. Sebab dia orang tak pernah bagi dia sendiri untuk betul-betul menganalisis masa depan dia. That's why dia orang fikir, apa yang saya buat sekarang, adakah betul salah? Apa yang saya buat ni, boleh ke meyakinkan I punya masa depan okey? Sebab apa? You fikir balik. Actually, anda tak yakin pada you punya masa depan. Macam mana you nak meyakinkan you punya prospek? Nak meyakinkan you punya orang yang berjumpa dengan anda, nak berniaga dengan anda. You tengok setiap orang leader dalam Forever Living, setiap orang yang bermotivasi dengan anda, you nampak tak dia yakin tak? You tanya Cikgu Ayu, dia yakin tak? Mesti punya, betul tak? Kalau dia tak yakin, macam mana dia boleh ada pencapaian hari ini? That's why dia sudah tunjuk kebolehan, tunjuk dengan semua punya data. Data maksudnya apa tahu? Dia punya pencapaian. Semua dia capai untuk tunjuk you tengok. Tetapi anda sudah tengok jawapan. Anda masih lagi fikir. Kenapa? Bukan salah pada data. Adalah salah anda tak cukup yakin dengan masa anda. So that's why bila you nak yakinkan you punya prospek, macam mana you nak yakin? Betul tak? So you fikir balik. So hari ini you kena faham. Keyakinan pada masa depan anda adalah kunci anda untuk membakar you punya prospek. You yakin tak? You jangan ingat sekarang orang tak sensitif. Bila you berinteraksi dengan orang, orang tengok you yakin dengan masa depan ke tidak, dia tengok you macam mana cakap, macam dia style tahu tak? Kalau you tak, macam mana? That's why you tengok kita confident tak? I belajar ini, kenapa? Sebab I pernah jumpa satu orang, okay, ini kelas, dia beritahu saya, Alex, people successful not because of you handsome, not because what? Because they trust you, how you invest or how deep confident that in your future. This is why people want to invest on you. You faham tak? Maksud dia orang bukan tengok you handsome ke cantik ke tak hanya. Orang invest bukan pada dia first time invest adalah pada diri anda sebab dia percaya pada anda yang you boleh membantu menjayakan dia. That's why tadi mula-mula saya ada kata kenapa, mengapa dan bagaimana. Kenapa mesti Alex? Kenapa mesti Cikgu Ayu? Dan mengapa saya nak pilih you? Dan bagaimana anda boleh bantu saya? That's why dia kata invest in you. Tetapi hari ini, you nak orang invest pada you. Tetapi you masih songsang dengan you punya pilihan. Yang tadi I mula-mula kata. So how people want to follow you? Why I selalu dalam Forever Living. Masa itu kita tak ada banyak testimoni. Tak ada testimoni. Apa pun tak ada. No. Itu testimoni semua kita pinjam daripada Taiwan, dan kita guna kita punya speaker. Dulu kita punya speaker apa? I mean isteri lah, supervisor. Cakap tentang produk for beautician lah. Akhirnya kita semua burn dalam CD, betul tak? Itu kita. Tapi sekarang kita punya testimoni sangat banyak, betul tak? Dan itulah yang menjadikan saya, I mesti meyakinkan I punya prospek yang melabur pada I. Kenapa? Sebab saya sudah kata hari ini, you fikir balik. Orang yang labur pada kita bukan pada dia. Sebab dia sudah melihat, orang ini memang saya boleh labur. Kenapa? Sebab dia terima dengan hati, dengan dada yang lapang. Dan kebolehan dia memimpin. Membawa kita ke puncak yang lebih tinggi. Itulah yang saya fikir. You tahu tak? Itu saya selalu bermain dalam fikiran. Saya selalu fikir, I janji nak bawa ya orang, I mesti bawa. That's why I selalu tak kira I punya downline dekat mana pun, tak kira apa pun, I mesti bantu. Sebab apa?
Sebab itu adalah I punya janji. Sebab apa? Dia sudah yakin pada I. Dan itu adalah I punya tanggungjawab untuk membawa dia ke puncak yang lebih tinggi. Tetapi yang lagi satu, adakah dia nak menghulur tangan kepada I ke tidak? Sebab apa? Sebab kalau saya hanya asyik bagi tangan tetapi dia tak bagi tangan kepada I, macam mana kita nak? Dan yang paling penting ialah apa tahu tak? Sebab Sifu selalu cakap dengan kita, kalau hari ini you nak menjadi seorang pemimpin yang sangat bagus, anda perlu tunjuk sebagai teladan. I masih ingat masa itu Forever Living, masa itu tak ada banyak leader. Dan I masih ingat, I masih ingat first time I panggil upline cakap 1 kali GP. Richard dan Misha cakap 1 kali GP, then the rest saya cakap sendiri. Kenapa? Sebab Sifu cakap, kalau you boleh cepat berdikari, lagi cepat you boleh berdiri, lagi cepat you berjaya. So masa itu I memang jumpa ramai orang, I memang tak dapat pun sign satu. I jumpa dekat 25 orang baru dapat sign 1 orang VIP. Tapi masa itu VIP baru RM60. Tetapi I balik, I tanya Sifu. Sifu cakap, you tahu tak I tanya Sifu, kenapa saya jumpa semua orang tak dapat sign? Semua itu orang leader besar. You tahu tak Datuk, I biar Sifu, Datuk Desmond beritahu kisah apa, you tahu tak? Kalau you cepat mengaku kalah, you bukan leader yang saya pilih selama ni. You patut bersyukur. Leader pilih you sebab dia nampak potensi pada anda. Dan dia nampak you punya kebolehan. That's why dia nak cari you. Kenapa dia tak cari orang lain? Kenapa dia nak cari you? Sebab you seorang berpotensi. Betul tak? Kalau hari ini you masih rasa sangsi dengan apa you punya kebolehan, I nak tanya you jumpa 10 orang you pun tak dapat sign up. Kenapa? You sendiri pun tak percaya pada diri sendiri, apa tak lagi orang percaya pada you? That's why masa itu I cuma gigit. I buat apa yang patut buat. I ikut sepenuh. That's why I punya pencapaian bukan atas saya kesepian. Itu adalah I punya teamwork. I sangat berterima kasih. I sangat bersyukur kepada I punya network. Kenapa? Sebab dengan dia orang yang sentiasa memberi peluang kepada saya untuk mencapai tahap ni. Kalau tanpa dia, memang tanpa saya. Hari ini, I berjaya sebab atas dia semua orang. Sebab apa? Satu orang you boleh berlari dengan cepat. Tetapi, you takkan berpanjangan. Tetapi bila you teamwork, memang anda semua ni boleh berjalan dengan lebih jauh. Dan that's why tahun ini, Sifu kata teamwork. Dan saya sangat terima kasih kepada Cikgu Ayu dengan Abang Syah. Sebab dia dalam masa yang sangat singkat, dia boleh mencapai prestasi yang sangat luar biasa. I masih ingat first time I jumpa dia, wah cikgu. Masa itu saya ingat, wah cikgu. Masa itu I takut tengok cikgu, you tahu tak kenapa? Sebab cikgu tengah depan mengajar I, belakang main guli mah. So I tengok cikgu, ayo. I ada sikit takut. Kenapa? Macam balik sekolah. Tapi I kena terima kasih kepada dia dua orang. You tahu tak? Mereka berdua, saya sangat respect. Kenapa? Sebab dia orang start from zero waktu hari ini, dia orang memang turun padang. Masa itu kita kata, jom kita bagi talk. Dia terus bagi talk. Dan dia tak ada bagi alasan. Nah, itu saya memang respectnya. Dan I sangat berterima kasih. Kenapa? Sebab I punya downline, kebanyakan pun dibakar oleh semangat seorang cikgu, yang I masih ingat, bila Cikgu Ayu tunjuk dia first year income dalam Forever Living, wah, I beritahu, I pun sangat terkejut. Kenapa? Dia boleh menunjukkan kepada kita, okay, masa itu kita tak ada banyak testimoni, tahu tak? Dan Cikgu Ayu adalah saya punya testimoni yang sangat kuat. You nampak tak? Cikgu Ayu dekat sini 10 kali ganda punya pulangan. Masa itu I guna Cikgu Ayu punya first year punya income dapat membakar ramai orang. Dan hari ini I sangat happy dengan dia punya pencapaian chairman bonus level 2. I tanya kepada Cikgu Ayu, kenapa? Ikhlas. Sebab I nampak dia punya usaha kegigihan yang saya sangat respect. Sebab apa? Sebab I nampak dia punya titik peluh. Orang yang tak nampak. You jangan ingat belakang kita tak ada banyak. Cedera ada banyak. Dan I boleh rasa kepedihan, kegembiraan naik turun Cikgu Ayu. Kenapa? Sebab saya nampak dia from nobody to become somebody. I can tell you, you orang patut bersyukur ada leader macam ni. Bukan semua orang ada leader yang sangat yang begitu bagus turun padang bersama anda. I betul-betul respect. Kenapa? Sebab masa itu kita tak ada banyak testimoni. Kita pergi KL 4 jam, 5 jam kita turun naik. Dan
You faham tak? Cikgu Ayu pagi mengajar, petang wah, balik rumah pun tak sampai 1 jam, cepat-cepat pergi center bagi speaking. Wah, I memang salute, respect. That's why hari ini I kata, Cikgu I bila kata, panggil I kata no problem. I mesti. Kenapa? Sebab Cikgu Ayu punya kedatangan pada Forever Living, I beritahu you, memang membakar I punya aura for the second level. Sebab apa? I faham setiap leader pun ada aura, tetapi kadang-kadang kita perlu membakar. I anggap dia macam air punya adik. I beritahu you, dia membakar punya semangat. Lagi saya nak orang kata nak berjaya. Kenapa? Kita bukan nak tunjuk kepada orang. Sebab kita nak beritahu satu dunia. Kita datang from Bio International, daripada setitik biji benih sampai ke tahap ini, cakap benar. Pelbagai rintangan kita hadapi dan hari ini itu rintangan anda tak perlu pergi menghadapi. Sebab saya dengan Cikgu Ayu, kita sudah berjaya tolong you push out clear guide itu highway untuk you. You orang naik terus highway saja. Okay? Apa yang saya nak share hari ini adalah motivasi sangat penting. Kenapa? Kalau hari ini you punya leader tak cukup bagi motivasi, I nak tanya you, Cikgu Ayu punya income sudah cukup tinggi. Dia pun orang kata duit pun sudah ada, betul tak? Kalau hari ini dia tak bertanggungjawab apa yang dia first time sharing dengan anda, hari ini sekarang dia boleh main dengan anak. Betul tak? Dan pendidikan. Pendidikan Cikgu Ayu lah, elek lah, semua sama saja, betul tak? Saya nak beritahu you, I thank you kepada Cikgu Ayu. Setiap kali dia punya curahan, memang I salute. That's why I honestly speaking, okay, I nampak Cikgu Ayu adalah macam, of course, macam dulu I pun like Cikgu Ayu. Nobody appreciate us, it doesn't matter. But we want to let you know, we love you more than you can see. I tell you, because all of you is the most loved business partner in the world. You don't think that you jangan ingat kita ingat semua orang upline macam, no, I want to tell you one thing in deep heart. Hanya leader betul-betul masa itu kita, Cikgu Ayu faham kita punya hati macam mana. Dan hari ini saya punya fokus point adalah I nak bagi orang tahu setiap leader ini pun ada hati dengan you all, because they all appreciate what you do, what you did last summer. But today semua leader dekat sini nak anda berjaya. Sebab apa? Sebab semua leader di BO ini nak anda berjaya. So yang paling penting, jangan disebabkan caci negatif dekat luar, kata bisnes ini tak bagus. I dengan Cikgu Ayu pasti berdiri dekat depan langgar itu orang kata Forever Living tak boleh cari duit lah. You tahu kita punya duit lagi banyak daripada orang makan gaji, betul tak? But honestly speaking, today apa I punya pencapaian, okay, not only from downline, not only from sideline, but it's from two sincerity leader in BO International. Dan saya sangat bersyukur adanya kita punya business partner Cikgu Ayu dan Abang Shah. Without them, today maybe don't have me. Because what? Sebab dia orang punya story secara tidak langsung sudah membakar I punya downline yang professional level. Masa itu kita tak ada doktor, tak ada semua. I cuma guna professional seorang cikgu. That's why hari ini I punya downline yang professional semua sangat suka dengan Cikgu Ayu. Because what? Because dia boleh nampak Cikgu Ayu start from nobody to become somebody today. They respect each other. That we are like sister and brother. Okay. So truly sincerely, thank you for Cikgu Ayu and Abang Shah for today inviting me. Okay. Jikalau saya tersilap cakap itu datang daripada saya, yang baik datang daripada Tuhan. But honestly speaking, I want to say thank you so much kepada Cikgu Ayu. Because what? Sebab tanpa diorang, I tak rasa itu fenomena. Thank you for Cikgu Ayu for inviting me, dan thank you for you punya kedatangan dekat BO ini yang menggembirakan perjalanan dekat Forever Living. Thank you so much. Thank you. I pass back kepada Cikgu Ayu.
Okay, thank you Alex. Ayo, you sudah potong bawang lah malam ni. You buat I touching tol. Okay, actually walaupun Alex senior lah daripada saya, tapi sebabkan kami sama-sama di Kuantan dan kami sama-sama berada dalam Star Club di Kuantan sebenarnya. So that's why saya dengan Star Club Kuantan ni memang close dan kita saling mendukung each other lah, saling support each other. That's why bila Alex, you buat I touching betul lah. Aduh, hai. Thank you so much untuk slot malam ni. Nampak Cikgu Ayu ni dia muka je garang Alex. Tapi hati tu banyak bunga you tahu. Banyak betul bunga, sedih-sedih. Okay. I ingat masa tu tak silap Lianatan baru join. Kita pernah duduk minum kan sekali dengan Lianatan. So kita bagi semangat, bagi motivate dia untuk buat sebab tak mudah seorang pakar farmasis untuk join buat bisnes ni. So orang kata mungkin menjadi sedikit asbab lah daripada pertemuan tu sehingga kan Lianatan hari ni pun dah CBM Alex Wah, grup dia sangat besar sekarang. Okay, so itu kita kata kita kena leverage kan kekuatan subline. Kita kena baik dengan semua orang dan best dekat Forever Living ni sebab kita punya tagline daripada mendiang Dr. Rex kita lah, the power of forever is the power of love. That's why dekat Forever kita tak ada nak tunjuk siapa hebat, tak ada. Okay, kita nak win-win, bukan win-lose, bukan win-lose. Kita nak win-win, kita nak semua orang naik. Tak kira lah downline ke, subline ke, bila semua naik, kita boleh gunakan testimoni tu untuk tangkap lebih ramai lagi prospek dekat luar. Betul macam Alex kata, dulu kita tak banyak testimoni. Jadi apa yang kita guna masa tu adalah kita guna kekuatan yang ada pada subline leader yang berjaya pada waktu itu. So you all pun kena guna kekuatan subline. You nampak, you tengok Alex yang sangat konsisten CBM, you as a downline kena guna dia. Kalau leader you memang dah hebat, dah CBM every year, you tak nak guna kekuatan dia, sangat rugi tau. Sangat rugi. Okay? Dan saya setuju dengan point Alex tadi. Betul, Forever sebuah company yang sanggup bayar FBO tanpa limit. Memang betul. That's why you kena duduk lama sikit dekat Forever baru you faham apa yang Alex masukkan tu. Okay? Tanpa limit. Ini yang membuatkan saya pun stick dengan Forever tahun ni tahun ke-8. Kenapa? Sebab saya nampak yang memang Forever boleh bayar kita no limits. You nak berapa generasi, you nak bina berapa line. Okay, CBM, you boleh bina. Jangan berhenti sahaja. Okay, so dekat sini saya memang teruja sebab Alex, dia punya tim yang macam Alex kat cakap lah, tim dia sangat dalam. Sangat dalam. That's why dekat sini, follow je apa yang Datuk Sifu cakap. Apa dia tahu? Okay, bina 5 line, fokus 3, pergi 7 dalam. Kalau tengok Alex punya structure tadi, dia punya leader dalam dia tu memang semua CBM, daripada Jimmy, daripada Jason, Lee, Wilfred, Fiona, Carita, tu semua CBM tu satu line tu. Tahniah untuk Alex. So kita nak Alex share sikit macam mana Alex boleh bina satu line ni very strong, sedangkan kita tahu Jimmy ni adalah toke tau. Dia toke kilang tak silap, bakery kan dekat Muar sana. Tapi macam mana you boleh yakinkan dia untuk buat business Forever? Sebab yalah dia dah boss. Dah ada kilang tapi dia boleh stick buat Forever sampai hari ini dan setiap tahun CBM. Macam mana tu Alex you buka minda dia? Actually, mula-mula I jumpa Jimmy dekat Kota Baru. Masa itu dia adalah supporter apa-apa way okay. Masa itu dia hanya beli satu botol aloe vera dengan I. Dan masa itu memang lepas 2 minggu dia telefon saya. Masa itu dia pun tak terminat nak buat Forever Living. Dia cuma nak try produk. Tetapi orang kata belum try, belum tahu. Tapi bila dia dah try, dia ikat dengan Forever Living. Sebab apa? Saya mendapati Jimmy datang kepada Forever bukan disebabkan duit. Dia menampak satu fenomena yang sangat luar biasa. Iaitu apa? Kekerapan leader bersama dengan downline adalah macam adik-beradik. Dan dia mendapati fenomena macam ni, dia tak dapat rasa dia dalam dia business traditional. You kena faham, business traditional adalah sama ada you hidup ataupun saya mati, ataupun saya hidup you mati. This is the point.
Sebab tradisional mesti lawan. Tetapi dalam forever living, dia berlainan tau. Dia sama-sama memupuk setiap kawan yang nak berjaya. Dia suka buat benda ni. Dan I mendapati dia sangat suka beritahu orang sharing business forever living. Dia kata, oh business forever living, kalau boleh saya nak fokus. Kenapa? Sebab you kena faham tau. Kadang-kadang you buat punya business, yang sama bisnes dengan you adalah you punya adik-beradik. You nak dia hidup ke you nak dia mati. You cakap saja nak hidup. Tapi bila dia kata buang harga, you habis, betul tak? Tapi dia mendapati forever living adalah satu platform yang betul-betul boleh nampak dia kemesraan satu family. Ini point yang pertama. Yang nombor dua, dia sangat suka platform forever living. Kenapa? I nak beritahu you. Bila ayah dan anak selalu berada dalam satu bisnes, mesti ada argument. Tetapi forever living, you mendapati ayah dan anak dalam forever living memang tak ada argument. Hanya ada satu saja. Macam mana kita nak lebih baik. You faham tak? Kadang-kadang bapa bisnes, anak bisnes ada pergaduhan. Tetapi dalam platform forever, dia tak ada. Dia dengan Jimmy, dia dengan Jason, you boleh nampak hubungan lebih rapat. You fikir, mula-mula Jimmy dekat Malaysia, anak dia dekat China. Tak nak balik Malaysia. Tapi disebabkan platform forever living, dia orang bertemu kembali. You nampak tak? Jimmy ayah, Jason anak. Untuk yang tak tahu, Jimmy tu ayah, Jason tu anak. Dua-dua CBM. Dua-dua CBM. Dan konsistensi Jimmy sudah konsistensi 10 tahun berturut-turut. Dan I nak beritahu you yang paling dia nampak ialah apa? Dia boleh nampak anak dia yang nampak Jason dekat sini. Dia bukan belajar saja macam mana nak berniaga, tetapi dia boleh nampak Jason belajar banyak dekat sini. Dan dia sampai sekarang, anak perempuan dia yang sekarang berada di Ireland, sekarang pun start forever living business. Anak perempuan dia dekat Ireland, sangat jauh. That's why I setiap bulan pun ada income dari Ireland. Kenapa? Sebab Jimmy dia pun tak nak anak dia pergi buat business tradisional. Kalau boleh dia ada 4 kedai tau, semua beli dengan cash double tingkat lah. Okey, kedai. Tapi sekarang dia kata tak apa. Kalau boleh bagi peluang kedua, I pun tak nak lah. I nak fokus dalam forever living. Kenapa? Sebab dia nampak bila anak dan ayah, bila sama-sama ada kerja masing-masing, bila balik kita tak ada percakapan. Tetapi dia mendapati percakapan di antara dia dengan anak dia lebih banyak. Dan itulah yang menjadikan Jimmy terikat. You kena faham, setiap orang kaya, dia datang sini bukan dia nak kaya. Dia bukan nak kebebasan. Dia nak sesuatu lebih berharga. Iaitu apa? Bila you punya hubungan dengan you punya family, sama ada rapat ke tidak, itulah jawapan kepada seseorang. Iaitu Jimmy. I nampak itu point. Okay? Back to Cikgu Ayu. Okey, terima kasih banyak Alex. Okey, dan tadi Alex ada cakap ini pun ramai leader-leader yang lain pun selalu pesan. Nak cepat berjaya, kena cepat berdikari. Nak cepat berjaya, cepat-cepat mahir bentang GEP. So macam Alex ni pengalaman kan. First untuk GEP tu, okey, tak semestinya close, betul tak Alex? So, betul. Macam mana you bina keyakinan tu untuk terus ber-GEP? Sebab ramai hari ni kita dah pesan kan, kena mahir GEP, kena cuba bentang GEP. Sebab bila you cepat-cepat mahir untuk bentang GEP, you akan mula dapat fighter. Cuma kadang-kadang kita rasa, jumpa kali kedua, tak close. Ketiga, tak close. Keempat, tak close. Lepas tu dah terus tak nak buat dah. Nak bina keyakinan tu. Senang. Okay, itu adalah saya selalu bercakap. Kalau hari ni you mahir, you kena tengok kalau you mahir dalam produk, you hanya dapat klien. Itu saja. Tetapi hari ini, you fikir balik, kalau you hanya jual produk, macam mana you nak fighter? Fighter hanya terikat dengan marketing plan. Kalau hari ini, you tak dapat hafal, tak dapat cakap marketing dengan sempurna, okay? Bukan salah pada GEP, bukan salah pada marketing. Adalah salah anda tak betul-betul gunakan apa yang ada. You kena faham, GEP itu adalah satu benda yang sudah stick like that. Dia sudah 1, 2, 3, 4 sampai 9. Dia confirm itu punya susunan. Cuma anda tak hafalkan sebab apa? Tadi saya sudah kata, you tak cukup print hati dan cukup peka dengan apa yang you perlu buat. You selalu buat apa yang you suka buat. Nampak tak? So you fikir balik, you pandai produk, you mesti dapat klien. Kalau hari ini you pandai marketing plan, you mesti dapat fighter. Dan kalau hari ini you pandai promote event, you akan dapat leader.
Kenapa I nak beritahu? Ramai orang kata macam mana saya ada income macam tu, senang saja. You kena fikir balik, you kena faham. You jual produk, macam mana maksimum pun you make income dalam 5 hingga 10. Itu memang tip top. Itu memang tip top. Tetapi you tengok ramai leader yang ada income lebih 15,000 sebab dia ada fighter. Kalau dia ada leader, dia make income mesti lebih 25,000. So you sendiri fikir, kalau you masih nak, oh kenapa saya tak pandai, kenapa? I sudah cakap, you tak bagi masa, you tak pergi buat apa yang you patut hafal. You selalu hanya fikir kenapa, you nak jual dia barang. Tadi I sudah kata mah, you ada berapa confident dengan you punya masa depan. Kadang-kadang you sendiri pun tak yakin apa yang you nak fokus. That's why you are lost. Sebab you nak cepat-cepat close. Orang boleh nampak. That's why you kena yakinkan dia. Sebab fighter, dia bukan nak tengok you macam mana jual itu kebolehan produk. Dia nak you yakinkan dia punya pelaburan pada you betul ke salah. That's why marketing plan itu sangat penting. You hanya 3 penting saja mah. Company. Company. Betul tak? Lepas tu produk, lepas tu marketing plan. 3 point. Dan lagi 3 point, tak main agent, tak main point, tak main pairing. Senang, betul tak? Yang paling penting ialah apa? You ada tak beritahu dia? Talent. You adalah seorang yang sangat talent. You patut berada satu company yang bagi peluang kepada pelbagai talent. Dekat luar dia limit loh. You pilih mana? Did you mention this word or not? I rasa you hanya orang kata cakap marketing hanya shock sendiri. You tak pernah tengok eyes contact. That's why I selalu kata kalau boleh you kena eyes contact. Itu saja. Talent, betul, talent. Kita kena bagi tahu, kita kena bagi dia sedar yang dia ada kebolehan, dia ada kepandaian dan cuma satu saja, dia kena letak kebolehan dia, kepandaian dia di platform yang betul. Okey, itu kita kena bagi kesedaran pada mereka, terutama prospek lah. Okey, so Alex, terima kasih banyak untuk slot malam ni ya. Happy ada you dalam BOI dan mungkin lepas ni kita akan lebih kata bekerjasama lagi lepas ni ya, insya-Allah. So terima kasih pada semua yang hadir, yang support untuk slot malam ni. Tahun ni kita start strong, tahun kebangkitan Alex tahun ni tahun untuk semua bangkit. Sebab Forever Living kita bukti depan mata you all dah banyak tau. Ada berapa ramai leader yang memang stick dengan Forever lebih daripada 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. So bukti macam mana lagi yang you all nak tengok. Macam awal-awal dulu saya masuk Forever Living, kelas pertama saya jumpa masa tu kelas Datuk Desmond Kong, tapi saya rasa dalam tu pun ada Alex masa tu. Pertama kali saya datang kelas di center. Sebab masa tu saya tengok memang ramai Chinese leader dalam kelas tu. Saya pelik tengok kenapa bisnes Forever Living ni ramai Chinese? Saya pelik sebab bisnes yang saya buat sebelum-sebelum ni memang saya biasanya akan nampak ramai Malay lah Alex kan. Betul. Okay, maksudnya bisnes MLM lah. Okay. Sampai kan saya pernah tanya masa tu, saya tak ingat siapa, saya tengok mungkin Sean ataupun mungkin Richard lah masa tu. Saya tanya, saya tanya setiap orang, you buat Forever sudah berapa lama? Dia orang jawab 10 tahun, 12 tahun. I pun jadi pelik. I cakap apa? I tak pernah jumpa orang buat MLM lebih daripada 2-3 tahun. Biasanya lompat sana, lompat sini ataupun company tu shut down. Kan? So, bila mereka kata dekat I, okay, Forever Living adalah rumah untuk orang multi level, dia cakap. Rumah orang multi level. Dekat sini banyak wang, dia cakap. Oh ya ke? Macam mana I mau ambil itu wang? Oh, you kena masuk ini rumah lah, dia cakap. You kena sayang ini rumah. Oh, macam tu ke? So, saya pun rasa teruja. Bukan, of course pada peringkat awal pun saya skeptikal dengan Forever Living. Saya ingatkan Forever ni sama macam MLM yang dekat luar yang saya pernah join. Tapi macam Alex kata tadi lah, ada tiga tadi yang kita perlu fokus, penglihatan, dada yang lapang dan kebolehan. So masa tu saya menggunakan dada yang lapang, saya buka minda saya buka pintu hati saya untuk terima balik MLM, okay? Masa tu, sebelum tu saya say no to MLM, okay? So bila saya berlapang dada, saya buka minda, buka hati untuk buat dan saya bagi peluang 6 bulan untuk buat masa tu, untuk masuk ini rumah, masuk rumah Forever dan saya bercampur dengan mereka. Saya bercampur dengan Sean, dengan Alex, dengan Richard, dengan John masa tu. Masa tu di Kuantan memang ramai Chinese leader masa tu. Dan kita jadikan mereka sebagai role model, idola masa tu tau. Dan untuk pengetahuan you all, mereka adalah antara barisan speaker yang banyak mencurah ilmu kepada kami.
Kami semua dulu jadi student tau. Mereka yang duduk dekat depan. Alex, Sean, Richard yang duduk dekat depan. Okay, siapa lagi masa tu? Emily, Datuk Sifu Desmond, Grace. Ya Allah, ya Tuhanku. Nampak tak? Betapa banyak besarnya jasa mereka kepada saya masa tu yang baru bermula dekat Forever Living. So, apa yang kami sampaikan pada anda semua hari ini, kelas-kelas yang AS Team buat sebelum ini adalah datangnya daripada ilmu ataupun perkongsian yang kami belajar dalam kelas yang diorang buat dulu. Sebab mereka di sini dekat Forever. Nampak tak? So kita perlu support, kita perlukan each other. Macam tu. Bukan kata, I sudah CBN level 2, I perlu sombong. You baru level 1, I tak perlu kawan you. Tak ada macam tu. Dekat Forever tak ada macam tu. So kita nak lagi ramai berjaya dekat Forever sebab barulah kita boleh cakap pada orang dekat luar sana yang business Forever adalah business duplicable. Duplicate. Kalau tak ada orang yang boleh jadi level 2, CBN level 2, tak ada orang yang boleh jadi CBN level 3, macam mana kita nak yakinkan dengan orang dekat luar yang bisnes ni boleh just duplicate. Duplicate saja, tak perlu you hebat pun, tak perlu you ada satu master ke degree ke. Asalkan you ada kemahuan dan kehendak yang betul-betul jitu, yang betul-betul you memang kok mana pun you akan push untuk buat. So Forever Living adalah satu pilihan yang tepat, ada satu platform yang adil untuk semua orang. Saya selalu elak pesan pada saya punya team, Forever Living ni dia adil untuk semua orang. Tak kira you background apa. Tak kira you tak ada makcik cleaner ke kerja bank ke cikgu ke, semua pun boleh berhak untuk berjaya dekat Forever Living. Tapi macam Alex cakap tadilah, adakah kita betul-betul yakin dengan masa depan kita? You yakin tak dengan masa depan you? You yakin tak dengan apa yang ada dekat Forever? Kalau diri sendiri pun rasa tak yakin, macam mana kita nak keluar untuk kita yakin dengan orang kat luar untuk terima bisnes kita? Semua bermula pada diri kita dulu. Okay? So hari ni saya rasa berbesar hati sebab saya tak sebabnya dalam Alex punya team dia ramai yang berjaya tu adalah leader-leader lelaki. Jadi bukan Wilfred, Lee, Jimmy, siapa lagi tu? Wilfred, ni semua ni CBM, semua FGR, Eagle Manager. So tak kira lelaki ke, tak kira perempuan dia, dekat Forever bukan isu jantina, bukan isu gender, semua boleh berjaya dekat Forever. So pastikan diri anda semua berada dalam circle yang betul, okay? Mesti sentiasa ada dalam kalangan orang-orang yang ada same vision, same mission dengan you. Always keep in touch dengan you punya leader. Jangan duduk seorang-seorang, Alex kan? Betul. Itu yang paling penting. Jangan duduk seorang-seorang. So macam Alex dan saya sendiri sangat committed untuk jayakan semua orang. Tapi tanya diri saya, adakah anda bersedia untuk dibimbing? Macam tu. Sebab kadang-kadang kan Alex, kita ada satu waktu yang macam kita nak tengok mereka berjaya, tapi ada certain orang dia tak boleh kita push lebih sangat. Dia macam kena tarik rambut dalam tepung lah, Alex. Betul. Kan? So itu yang kita nak kena dekat sini, bagi you all faham, tak dekat Forever Living tak ada upline, tak ada leader yang tak nak tengok rakan kongsi dia berjaya. Tak ada. Yeah. Semua nak tengok, semua nak bawa tangan naik sama-sama. So bagi peluang pada diri untuk buat sehabis baik. Sekarang kita masih di awal tahun 2022. Jangan tunggu sampai Oktober, jangan tunggu sampai November baru nak buat sungguh-sungguh. Mula daripada sekarang. Okey, mula daripada sekarang. Sebab apa yang anda buat hari ini menentukan siapa anda 5 tahun daripada sekarang. Itu saja. Okey. So dulu Alex pun pernah jatuh, pernah bankrupt. Macam mana nak bangkit balik, struggle tu, Masya Allah, dia je yang tahu. So saya rasa dalam ni ada lebih yang tinggal 72 orang ni, you je tahu betapa struggle-nya you sekarang. So you fikir adakah you nak terus struggle sampai bila-bila, ataupun you nak buat sungguh-sungguh dalam masa 2022 ni dan berubah ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Okay, so Alex, thank you. Dah jadi macam Cikgu Ayu pula yang bagi motivasi ni nanti. Betul, I beritahu you, I sangat suka Cikgu Ayu sebab Cikgu Ayu one of time, I punya idola dan dia ada I punya target. Kenapa? Sebab I nampak dia walaupun I nampak dia ada sama macam I punya dulu first time I nampak dia. Wah, I sangat suka dia punya itu aura. Dan I sangat thank you kepada dia. Sebab apa? Saya ini pantang dicabar. Jantan adalah orang kata bin biasa pantang dicabar.
That's why ada orang tak, kenapa you network? Tadi Cikgu Ayu kata banyak. Sebab apa? Sebab you kena faham. Setiap orang pun ada talent. Tetapi you kena faham. Talent itu kena bersinar di tempat yang betul. Kalau salah, sorry ya. Tapi dekat sini, I boleh nampak Cikgu Ayu ni memang sangat-sangat konsistensi dan I beritahu you. Dia ada target lah setiap tahun nak kejar dia. Kenapa? Sebab lah, bila I nampak dia, I kejar. Wah, sangat syok. I nampak dia perjalanan dalam Formula sangat-sangat syok. Kenapa? Wah, tahun ini Cikgu Ayu CBL level 2, I pun wah sangat gembira. Kenapa? I sangat bersyukur, I sangat happy bila I selalu tanya lah, Cikgu Ayu cepat CBL level 2. Kenapa dengan Ina kecil, Siti Rafida, Yuslina? Because they all different, because I can feel itu tak sama. Dia orang CBL level 2 ini kita over lah. Ini adik kita ni CBL level 2, wah lagi happy daripada kita ambil CBL level 2. I beritahu you, I don't know why. This is the thing that when I say about her, tadi I beritahu you, thank you. Terima kasih kepada Tuhan. Because what? Because Cikgu Ayu, you are the best. You are definitely the best. Okay? Cross my heart. You always is the best from in my heart. Betul ni. Okay, thank you Alex. Thank you so much. Nanti lebih-lebih nanti kan banjir kat Kuantan. Okay, so semua kita say thanks pada Alex. So boleh letak kat chat room. Thank you Sifu Alex. And then you all doakan juga ya. Tolong type dekat chat room tu. You doakan supaya CBM Alex dan Koi capai CBM level 2 untuk tahun 2022. Kita doakan ramai-ramai. Kita bantu doakan sebab kita tak tahu doa mana yang diangkat. Okay, so seronok dekat Forever kita saling mendoakan. Tak kira you agama apa, tak kira you bangsa apa, tak kira you jantina apa sekalipun. Okay, sebab kita one family. Okay, so kita nak slogan ataupun kita ambil gambar dulu. Okay, kita ambil gambar dulu dengan speaker. Semua orang saya bagi masa untuk buka video. Okay, saya boleh ambil produk. Kita ambil gambar dan kita akan slogan. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Buka kamera. Ambillah tudung ke, telekung ke, tuala ke. Asalkan you all berpakaian sopan. Okay, cepat kita ambil gambar ya. Okay. Okay, ada 3 page Semua dah buka kamera? Alhamdulillah. Okay, nampak Haji Aimi, nampak Zaid, Kak Suraya. Thank you yang join slot malam ni. Okay, Cikgu KB. Alright. Okay, 1, 2. Okay, satu lagi page. 1, 2, 3. Okay, last page. 1, 2, 3. Okay. Alright. So, alhamdulillah malam ni dah settle untuk slot malam ni. Kita slogan boleh 3 kali slogan. Yes. Okay. 3 kali. Okay, 1, 2, 3. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, go, millionaire. Yes, no limit, No limit, go, go, millionaire. Go, millionaire. Cikgu Ayu. Cikgu, terima kasih PCML. Cikgu Ayu. Alex, nanti kasih recording Okay, Thank you, okay. Cikgu. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Bye.